Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid dua bijak. Okay, selamat pagi semua. Selamat pagi. Okay, alhamdulillah. Semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Hai. Bagus. Alhamdulillah semua respon . So kat sini kita ada Adam Saifullah, betul? Adam Saifullah, Sufi Nur Kaisara, Ahmad Yusri, Faris Naufal dan Ukasha. Okay, betul lah nama-nama saya sebut ni yang masuk meet kan? Betul. Okay, terima kasih dan tahniah lah sebab kamu yang berpeluang ada rezeki untuk masuk meet ni. Yang lain mungkin dia mungkin masalah internet dan sebagainya mungkin dan tak ada rezeki. Dan kamu patut bersyukur lah kamu diberi kemudahan untuk masuk Google Meet. Okay, pertama sebelum kita mulakan kelas macam biasa kita buat apa? Baca doa. Baca doa belajar. Okay. Doa. Kita boleh baca doa belajar dulu ya. Sekejap. Saya tengah makan gula sekejap. Okay. Boleh buka mic kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa tuh alaina bisaulahi ni'matika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Okey, alhamdulillah kita selesai baca doa. Moga-moga kita punya pengajaran majlis ilmu kita pada pagi ini diberkati oleh Allah. Okey, semua sihat kan? Jadi semalam seronok tak cuti? Semalam cuti apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan negara siapa? Negara mana Malaysia. merdeka? Malaysia. So semalam kita cuti merdeka. Tapi cuti merdeka yang keberapa kita ni? Tahun ni. 64. Berapa? 64. Bagus. Ukasha tahu. Kita merdeka untuk yang ke-64. So kita merdeka daripada penjajah dan moga juga kita merdeka daripada sebarang kejahatan dan unsur-unsur negatif yang ada pada Malaysia ni lah dan diri kita, insya-Allah. Okey, macam biasa sebelum kita mulakan, kita recap dulu. Siapa ingat hari Isnin hari tu kita belajar pasal apa? Saya bagi video pasal apa? Masa. Okey, apa? Okey, tajuk besar dia masa, tapi dia punya topik dia pasal apa? Apa ingat? Tak ingat lah. Okey, saya sebut perkaitan apa? Waktu. Pandai, boleh lah berkaitan waktu ataupun masa. Jadi dalam tajuk tu kamu ada belajar tentang perkaitan masa kan. Contohnya kalau suku jam. Kalau suku jam berapa minit tu? 15 minit. Pandai. Jadi kalau suku jam 15 minit. Kalau setengah jam? 30 minit. Berapa minit? 30 minit. Pandai, 30 minit. Jadi itulah perkaitan. Contoh lagi. Kalau untuk kita ni, contoh kan kalau kat jam kan kita ada dua jarum. Apa dia? Jarum jam dan jarum minit kan? Okey, tapi kalau contoh kita nak memenuhi 1 jam tu. Berapa kali pusingan untuk jarum minit tu untuk dapatkan 1 jam? 60. 1 jam 60 minit. Tapi berapa pusingan? 2. 1. 1 ke 2? 1. Satu. Bagus. Sebab kalau kan jam minit kan kalau sekali pusing tu 60 minit. Jadi maksudnya satu pusingan lah untuk dapatkan 60 minit ataupun 1 jam. Dan kalau dalam hari pula berapa jam satu hari? 24. 45 jam. Siapa jawab 45 jam? 24. 24. 45 jam tu berapa hari dah tu? Tak ada berapa hari. Tu sehari setengah, sehari lebih lah kalau 45 jam. Jadi dalam sehari kita ada 24 jam. Dan kalau 24 jam berapa pusingan? Jarum jam tu nak pusing.
Jarum jam, ingat jarum jam yang pendek tu. Satu. Satu. Betul ke satu? Dua. Dua. Okey, satu atau dua? Yakin ke satu tadi? Dua. Dua. Pandai. Sebab apa kalau kita tengok jam yang Sampai pukul 12. pandai sampai pukul 12. Itu maksudnya 12 jam lah. Kalau satu pusingan 12 jam. Kalau dua pusingan berapa jam? 24 jam. Pandai 24 jam. Maksudnya 12 tu 2 kali. Itulah kita belajar yang hari Isnin hari tu. Jadi saya harap kamu tengok video lah dan buat latihan. Jadi kamu akan faham lebih teliti lah. Okay, boleh nampak tak apa saya present ni? Boleh. Boleh kan? Okay, boleh Jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, kejap ya. Allah, kejap dia loading. Allah, kejap. Mana ni? Okey. Jadi hari ni kita akan belajar tentang macam biasa dia dah topik-topik last ni. Kita akan tengok tentang penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah ni melibatkan apa? Iaitu melibatkan masalah-masalah rutin. Masalah-masalah rutin ni masalah-masalah harian kamu lah dalam kehidupan kamu. Macam hari tu kan kita pasal masalah wang kan, wang. Itu wang. Kali ni kita tengok tentang topik masa. Okey, apa objektif kamu untuk hari ni? Apa yang perlu kamu capai? Okey, kejap. Oh Allah, macam kecil pula. Kejap. Saya besarkan. Okey, tengok senda perpanjangan dulu iaitu kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. Apa situasi harian kamu? Melibatkan apa masa ni? Contoh kamu bangun pagi pukul berapa? Lepas kamu bangun pagi, kamu nak mandi tu dari pukul berapa sampai pukul berapa? Itulah dia punya masalah harian tu. Kalau kamu mandi, berapa minit kamu mandi? Saya nak tanya kamu. Dalam 2 jam. 2 jam kamu mandi. Faris Nafal, betul ke? Lama ke kamu mandi? 5 minit. Berapa? 5 minit. Faris Nafal 5 minit. So kalau kamu mandi 5 minit, contoh pukul 8 kamu mandi. Kamu habis mandi pukul berapa? 85 minit. Bagus, pandai. Sebab tempoh kamu mandi 5 minit. Okey, kejap. Ada yang baru masuk, kejap ya. Siapa baru masuk ni? Ni nama ni baru ni. Mana tadi ya? Allah, hilang dah. Kejap ya. Mana pen? Allah. Selamat pagi. Siapa ni? Zafinizar Muhammad Said. Boleh saya tahu nama murid? Cikgu. Dia saja. Ni Adriana ke? Ni Adriana Zafira. Zafira. Okey, terima kasih Adriana. Okey, selamat pagi Adriana. Selamat pagi. Sorry lambat. Tak apa. Kami tidur, saya tunggu. Allah, tak apa. Bagus. Cuma kita kan start pukul 9 tapi tak apa. Kejap cikgu. Boleh. Sekejap saya catat dulu. Okey, Adriana baru masuk. Terima kasih Adriana. Tahu macam Faris Nafal tadi dia mandi 5 minit. Okey, dia mandi 5 minit dia kata. Dan dia start mandi contoh pukul 8. So kalau mandi 5 minit, kamu habis mandi pukul? Sampai 5 minit. Jadi itulah maksudnya masalah tentang situasi harian kamu. Dan contoh lagi, kamu makan. Okey, kamu makan pukul berapa? Saya nak tahu kamu makan pagi pukul berapa tadi? 8. 7. Ukasha pukul 8. Faris Nafal pukul 7. Tengok, maksudnya Faris Nafal awal kan. Okey, kamu makan berapa minit? Saya solat dulu. Oh Allah, bagus. Solat subuh ke? Solat subuh pukul berapa selalu? Ni saya nak tahu ni, tahun 2 ni. Pukul 6. Masuk waktu. Pagi. Okey, bagus. Contoh kalau kita masuk waktu pukul 6 pagi kan. Okey, saya nak cakap. Okey, kebanyakan solat subuh ni, solat subuh kan 2 rakaat. So mungkin sekejap sikit kan. Paling kurang lah, paling laju solat subuh mungkin 5 minit sampai 10 minit. Tapi contoh kamu solat subuh 10 minit. Okey, kamu solat subuh pukul 10 minit. Dan kamu solat pukul 6. Pukul berapa habis kamu solat subuh? 10 minit. Pandai. 6-10 minit. Okey, dan kalau kamu solat pukul 6 tu, dah 10 minit kan?
Jarum minit tu dia akan tunjuk apa nombor berapa. Jarum minit yang panjang tu kalau 10 minit. Okey. Adriana Dua. pukul 2. Nombor 2. Okey bagus sebab dia 10 minit. Kejap. Boleh tolong Adriana tutup mic sekejap boleh tak? Boleh? Okey, nanti kalau saya tanya soalan ataupun Adriana ada soalan boleh buka mic tanya saya. Okey, boleh semua? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, bagus. Okey, jadi itulah masalah melibatkan situasi harian. Contoh kau makan ke, kamu solat, kau mandi. Itulah masalah dia. Contoh melibatkan masa. Jadi itulah hari ni dan apa objektif kamu hari ni itu kamu mesti dapat di akhir pengajaran ni. Saya harap kamu boleh yang pertama selesaikan masalah harian rutin melibatkan masa dan waktu dengan pelbagai strategi. Jadi kita ni ada pelbagai strategi. Sama juga macam topik-topik yang lepas seperti wang, topik perpuluhan, pecahan, mesti ada strategi dia nak kita selesaikan masalah kita ni. Dan yang kedua, saya harap kamu boleh jawab sekurang-kurangnya 3 daripada 4 soalan lah. Tapi saya rasa saya harap kamu boleh jawab 2 lah. Paling kurang 2 pun tak apa. Dengan betul lah. Pastikan jawab tu dengan betul. Okey, boleh semua setakat ni? Okey. Boleh. Penyelesaian masalah. Kita tengok slide pertama. Ni ada kita masalah ni. Kejap. Okey. Ahmad Yusri boleh bacakan apa masalah dia ni? Okey, terima kasih Ahmad Yusri. Jadi ni Alex, nama budak ni Alex lah. Dia mungkin sekolah-sekolah kat barat kan, western. Jadi dia main sekolah lah. Contoh kamu sekarang ni tak COVID kan. Jadi kamu macam biasa lah, hari ni kamu mesti pergi sekolah. Jadi dia pergi sekolah, jarum minit tunjuk angka 4. Pukul berapakah dia tiba? Okey, dia bertolak. Tengok dia ada tunjuk waktu bertolak je. Maksudnya dia dari rumah, dia pergi ke sekolah. Dia dah start pergi ke sekolah. Okey, ni pukul berapa ni? Waktu bertolak dia. 7. 7 apa? 7. Malam. Selalu orang pergi pagi ke petang ke malam pergi sekolah? Pagi. Pagi. Jadi ni mungkin 7 pagi lah tapi kita ni tak apa. Kes dia ni kita kena tahu dia ni pergi pukul berapa je dulu. Pagi petang tu tak apa. Tapi sekali ada logik pagilah kan sebab dia ni pergi sekolah. Jadi dia pergi sekolah pukul 7. Kamu boleh tengok jarum. Oh Allah, saya kena besarkan sikit lah saya rasa. Kecil Besar. cukup besar. Okey lah kalau cukup besar. Kamu nampak Kalau tak nampak, bagi tahu saya. Okey. Dia pukul 12. Maksudnya 0 minit lah. 0 minit. Ni. So, jam dia ialah 7. Ni 7 jam dia. Dan minit dia lah 0 sebab kat angka 12. Okey. Itu kamu faham dulu. Ingat. Tengok jam dulu. Kenal pasti pukul berapa dia tolak dulu. Dan apabila Alex tiba di sekolah, maksud tiba ni apa? Tiba ni apa? Dia tiba di sekolah. Maksud dia sampai kat sekolah. Bila dia sampai kat sekolah, dia kata jarum minit tunjuk angka 4. Okey, saya tanya kamu, jarum minit yang panjang atau yang pendek? Panjang. Pandai yang panjang. Bagus, yang panjang. So kita dah kenal pasti jarum minit yang angka panjang. Yang jarum panjang. Dan tunjuk pukul 4. Pukul berapakah dia tiba? Maksudnya jarum jam dia tu tak bergerak lah kan. Maksudnya masih tetap kat 7. Dan hanya jarum minit je yang bergerak. Okay, so dia nak tahu pukul apa dia tiba. Okay, contohnya kita kat sini. Kita boleh tengok jarum minit. So saya bawakan. Allah kejap. Ni saya ada bawa kamu ke jam untuk kamu. Jadi inilah strategi dia.
Contoh kalau kamu sukar ataupun susah nak kenal pasti, Mati ya. kamu boleh apa kita panggil? Buat muka jam ni. Sendirilah kamu buat muka sendiri tu pun tak apa. Tapi kalau kamu boleh, tak apalah. Sekejap saya besarkan sikit. Allah Akbar. Okey, dia kata jarum apa? Jarum minit. Tunjuk pukul angka berapa? 8. 4. Jadi tengok kat sini. Okey, dia tadi tiba sekolah pukul 7. Maksudnya jarum minitnya kat sini lagi 12. Lepas tu dia tiba kat angka 4. Jadi pukul berapa dia sampai ni? Kamu agak-agak lah pukul berapa? 7.20. 7.20. Betul ke 7.20? Kenapa 7.20? Okey, pertama tadi kita boleh 8.20. 8.20. Betul ke 8.20? 7.20. 7.20. Okey, betul tak 7? Okey. Dia tetap pukul 7 sebab apa? Dia kata jarum minit dia tunjuk angka 4. Jarum jam tu masih tak bergerak. Maksudnya masih di angka 7. So dia kata tunjuk angka 4. Okey, kamu kata 7.20. Maksudnya 20 minit lah kan? Macam mana kamu nak tahu 20 minit? Okey, yang pertama tadi kamu boleh apa? Yang pertama apa? Kira senggatan. Betul tak? Kira senggatan. Kalau paling mudah kira senggatan. Maksudnya kalau kamu tak tahu, kamu kira senggatan. Kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 senggatan. Jadi ingat tak saya ajar, satu senggatan kecil tu mewakili berapa minit? Satu senggatan. 1. Pandai. 1 minit. Kalau 20 senggatan berapa minit? 4. 4 4. minit, betul ke? 4 minit. 20 senggatan. 20 minit. Ini kalau satu senggatan. Tapi kan kalau kamu paling mudah, kamu ingat sifir berapa? 5. Pandai, sifir 5. Jadi kat sini ada sampai angka 4. Dia kata angka 4, betul-betul angka 4. Jadi kamu boleh, paling mudah lah, kamu 4. So kali 4 darab berapa? 5. 4 darab 5. Jadi 4 darab 5 berapa? 20. So sama dengan 20 minit. Pandai. Jadi itu minit dia. So maksudnya dia sampai kat sekolah pukul 7. Berapa? 20. 20. Pandai. Ini kalau dalam angka. Kalau dalam angka ingat nak tulis angka dia. Ada angka, ada 7 iaitu mewakili jam. Titik pemisah. Tanda titik pemisah. Dan minit dia 20 minit. Kalau dalam perkataan ingat pertama tulis pukul 7 20 minit. 20. Tapi saya silap ingat minggu lepas. Yang minit tu ingat yang minit tu kamu kena tambah bila dia tak lebih 10. Faham tak? Contoh ni kan 20 dia lebih 10 tak perlu tulis minit. Tapi contoh dia kurang daripada 10. Contoh pukul 7.02 minit. Baru tulis minit. 7.05 minit. Baru tulis minit. Maksudnya minit dia tu tak lebih 10 baru kamu tulis minit. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh. Jadi inilah penyelesaian masalah dia. Okey, saya nak tanya kamu. Kamu sebelum COVID sekolah selalu kamu pergi pukul berapa? Kamu pergi sekolah pukul berapa? 7. 7. 7. So samalah dengan macam kurs ni. 6. Awal pergi sekolah. Buat apa kat sekolah tu? Awal-awal. Tidur. Solat kat sekolah ke? Ya Allah, tidur kat sekolah. Baguslah. Tapi baguslah pergi sekolah awal. Tapi janganlah awal sangat. Jap. Adriana boleh saya kat ni Adriana? 12. Apa yang 12? Kenapa 12? Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Jadi inilah keadaan dia. Contoh tadi kebanyakan kamu tadi pergi sekolah pukul 7. Berapa lama perjalanan tu? Ataupun selalu kalau kamu tengok kamu pergi sekolah pukul 7, pukul berapa kamu sampai sekolah?
7.30. 7.30. 7.30. So, perjalanan kamu ialah berapa minit? Kalau 7, kamu pergi sekolah. 30. Pandai 30 minit. Tapi 30 minit tak lama sangat tu. Kamu jam ke apa? Jalan jam ke kamu naik basikal? So lama sangat kan? Tak apa. So itulah keadaan dia. 10 minit. Berapa minit? 10 minit. Kamu sampai sekolah 10 minit. So berapa minit perjalanan kamu? Tempoh perjalanan kamu? 10 minit. 10 minit. Siapa angkat tangan je saya? Sufi. Ada soalan? Tak ada. Yang angkat tangan ni nak tanya soalan. Adik Ukashah tadi, kes dia, tengok dia punya masalah rutin dia tadi. Dia pergi sekolah pukul 7. Dan dia sampai sekolah pukul 7.10 minit. So tempoh masa dia nak ke sekolah tu berapa minit? 10. Kenapa 10 minit? Faris, Naufal. Sebab dia pukul 7 dan 7.10. 10 minit. Maksudnya perjalanan dia 10 minit je lah kan. Sebab minit je yang berubah. Betul tak? So jam dia tak berubah. Itulah tempoh masa dia. Okay, kita tengok yang kedua. Setakat ni boleh faham ke yang pertama ni? Boleh. Okay, boleh ya. Okay, contoh tadi kalau kamu tak tahu, kamu boleh lukis jam dia ni. Ni, lukis jam dia ni. Dia punya muka jam ni. So senang sikit macam tengok tadi. Faris Naufal ni. Faris Naufal. Macam Ukashah ni. Dia pukul 7 lah. Pukul 7 pergi sekolah sama je macam ni. Waktu sekolah, waktu bertolak dia pukul 7. Dan dia sampai pukul 7.10 minit. Maksudnya jarum minit ni tunjuk pukul berapa? Jarum minit. Yang panjang ni. Kalau 10 minit. 2. 10. 10 ke 2? 10 ke 2? 2. 2. Sebab 10 minit je. Kalau jarum minit dia tunjuk angka 10. Maksudnya berapa minit ni? Kalau tunjuk angka 10. Ingat. 45. 45. Betul ke 45? Kalau angka 10. 50. 50. Sebab 10 darab 5. 10 darab 5 sama dengan 50 minit. Okey, kita tengok yang masalah yang kedua. Okey, Adriana, boleh bacakan Adriana? Adriana? Ya. Okey, tolong bacakan masalah ataupun soalan ni. Okey. Navina sekeluarga sampai ke Dewan Jamuan pada pukul 8 malam. Okey. Jamuan bermula selepas 25 minit. Nyatakan waktu jamuan bermula. Okey, terima kasih Adriana. Kita tengok ni. Navina dan sekeluarga. Maksudnya keluarga dia ni nak pergi ke Dewan Jamuan. Contoh kalau kamu ada jamuan sebelum COVID lah. Sekarang tak boleh buat jamuan kan? SOP. Jangan ramai-ramai. So dia ni pergi ke jamuan, ke Dewan Jamuan. Daripada rumah dia pukul berapa? Pukul berapa dia pergi jamuan? Pukul 8 malam. Pukul 8 malam. Jadi maksudnya kalau pukul 8 malam, jarum jam tunjuk angka berapa? Kalau pukul 8 malam. 8. Angka 8. 12. Ini angka ni jarum jam. 8. Dan jarum minit tunjuk angka 12. 12. Sebab 8 malam, kamu tengok 8 jam. Okey, jam dia ialah 8 dan minit dia ialah 00. Tak ada minit lagi. Tak gerak lagi minit dia. So angka 12. So dia ni pergi jamuan, bertolak dari rumah ni. Dia sampai kat Dewan tu. Dia tiba kat Dewan tu pukul 8 malam. So ingat 8 malam. Tapi kalau boleh ingat pukul angka 8 ni. Okey, jadi kalau senang ingat ni dia punya muka jam ni. Dan jamuan ni bermula selepas 25 minit. So macam betul-betul 25 minit ni. Tengok 25 minit. Ingat ni 25 minit. Nyatakan waktu jamuan bermula. Okey, dia nak mula pukul berapa? Maksudnya jamuan ni 25. Jadi ada yang jawab 8.25. Betul ke tak? Betul ke 8.25 mula? Okey, siapa bagi tahu? Salah.
Oh salah, Ukasha salah. Okey, pukul berapa mula? Kalau 8 dia tiba pukul 8. 8.60. Adam Saifullah jawab 8.60. Okey, lagi. Apa jawapan kamu? Okey, jamuan ni mula selepas 25 minit daripada pukul 8. Pukul berapa dia mula? Okey, Adriana pukul berapa? Saya nampak kamu angkat tangan. 8.25 minit. Okey, Adriana 8.25 minit dan tadi saya nampak Adam. Cikgu. Paling hafal. Tengok nak cari. Okey, kalau kamu tak tahu kamu kira senggatan. 8.40. Okey, bukan Sufi. Adlan Syafullah jawab 8.40 minit. Betul ke tak? Okey, jamuan ni mula 7.51. 7.51. Okey, itu jawapan Faris Naufal. Kita ada beberapa jawapan. Kita ada 3 jawapan kat sini. 8.25, 8.40 dan 7.21. Okey. Tapi ada jawapan betul kat sini. Ada satu jawapan betul. Okey, kita tengok. Macam biasa. Okey. Ingat, kenal pasti soalan dulu. Iaitu, dia kata dia sampai kat Dewan pukul 8.05 minit. Dalam jamuan ni mula selepas 25 minit. Maksudnya, kalau dia sampai kat Dewan tu, jamuan dah mula ke belum pukul 8 ni? 8.40. Ya, jamuan dah mula belum? Bila dia sampai kat Dewan tu? Dah. Dah mula? Betul ke dah mula? Bila dia sampai? Belum. Tengok jawab. Okey, kenapa belum? Dia kata jamuan ni bermula selepas 25 minit. Okey, contoh. Contoh ni, kamu pergi jamuan, kamu sampai kat Dewan tempat jamuan tu 8. Dan jamuan ni mula 25 minit. Selepas 25 minit, iaitu selepas pukul 8 ni, 25 minit selepas pukul 8. Maksudnya bila dia sampai tu, bila kamu sampai kat jamuan tu tak mula lagi. Dan tengok soalan, bermula selepas 25 minit. Maksudnya kamu kena kira 25 minit daripada pukul berapa? 8.25 minit. Okey, tengok. Kamu dah betulkan jawapan kamu kan? Maksudnya kamu kena kira 25 minit daripada pukul 8. Jadi saya nak tanya kamu, 25 minit berapa senggatan? Sebab kamu kena kira senggatan kan? 25 minit berapa senggatan? Berapa senggatan kecil 25 minit? 25. Pandai 25. 25 senggatan sebab satu senggatan mewakili berapa minit tadi? 1 minit. 1 minit. Jadi kamu kena kira kat sini 25 senggatan. Okey, jadi kalau daripada pukul 8 ni kamu kira 25 senggatan. Ingat yang kecil ni tau. Kamu mula dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 je. Jangan sampai 26 sampai 30. Ingat 25 je sebab 25 senggatan. Itu 25 minit. Maksudnya jarum minit ni dia bergerak daripada 1, 2, 3, 4 sampai angka 5. Jadi pukul berapa ni kalau 8 kalau jarum minit dia sampai angka 5? Pukul berapa tu? 8.25 minit. Pandai. Jadi 8.25. Jadi jawapan Adriana tadi yang betul. Kan ada jawab siapa jawab 8.25 lagi? Saya tengok Adriana. Siapa lagi tadi? Tadi yang salah Adam dengan Faris Nafal. Okay, tak apa. Adam dengan Faris Nafal. Sebab tadi saya tanya kamu, cara kamu random kan. Maksudnya kamu tak kira, tak sempat kira kan. Saya dah belajar ni. Bagus. Bagus Adriana, dia dah belajar sikit kan. Jadi tengok, kamu kena baca soalan dulu. Yang penting baca soalan. Tengok dia sampai kat Dewan pukul 8 malam. Dan jamuan ni mula selepas 25 minit. Maksudnya lepas 25 minit daripada pukul 8. Jadi kalau kamu tak tahu, kamu kira. Kamu buat jam, kamu kira 25 minit. Iaitu 25 senggatan. Tak pun, kamu 25 tu, kamu boleh bahagi 5. Tak apa. Kamu kira senggatan je lah, paling mudah. Kira senggatan. Jadi kamu kira senggatan 5 minit, 25 senggatan sebab 25 minit. Dan angka
minit dia tunjuk angka berapa? Ni. Kalau 25 minit. 5. 5. Jadi jawapan dia ialah 8.25 minit. Maksudnya nyatakan waktu jamuan bermula 8.25. Jadi itulah dia punya kes dia kat sini. Contoh kalau kes bersamaan, maksudnya masalah yang bersamaan. Contoh, kamu sampai kat sekolah pukul 7 lah. Contoh kamu sampai kat sekolah pukul 7. Dan kelas selalu start pukul berapa? Kalau kelas selalu start pukul berapa? 5. Saya tak tahu. Kalau kelas kamu, kalau sebelum COVID hari tu, pukul berapa? Pukul berapa kamu mula kelas pagi kalau kat sekolah? Pukul 8. 8. 8 7 lebih. 7 lebih. 7:30. 7 ke? Oi, awal je start kelas. 7:30. Okey, contohlah. Tadi you saya cakap pukul 7, mungkin awal sangat pukul 7 tu start. Kamu sampai sekolah kau pun pukul 7. 7:30. Contoh kelas kamu mula 7:30 dan kamu sampai sekolah pukul 7. Berapa minit tu masa kamu ada tu untuk bersedia semua? 30. 30 minit. Sebab dari angka 7 Pula. sampai 30 tu, sampai setengah jam tu, sampai 7:30 tu kamu ada 30 minit. Itulah kes dia contoh. Okay, boleh faham tak salah ni? Sebab kamu tadi ada ramai yang salah jawab ni kan. Sebab kamu kira kan. Okey, setakat ni boleh Alhamdulillah, bagus. Jadi kamu boleh faham penerangan saya. Jika kamu ada tak faham, boleh tanya saya balik Okay, ajaran dia bagus, dia jawab betul. Okay, kita tengok soalan last lah, Kita tak ada banyak-banyak, nanti kamu pening. Okay, Sufi boleh bacakan Sufi? Boleh. Okay, boleh bacakan yang ni. Jam menunjukkan ni. Jam menunjukkan waktu mula aktiviti bercerita. Aktiviti itu diadakan semalam 1 jam. Semalam ke? Selama 1 jam. Selama. Okey, terima kasih Sufi. Okey, kita tengok. Dia ni kat sekolah kamu ni ada pertandingan bercerita. Ada ke pertandingan bercerita kat sekolah kamu? Tak ada. Tak ada ke? Kalau sebelum COVID tak ada? Sebelum COVID tak ada ke? Tak ada. Tak ada. Jadi tengok, contoh kalau kamu buat aktiviti bercerita. Okey, dia kata jam ni menunjukkan waktu mula. Okey, waktu start. Okey, start dia pukul berapa ni? Ni baca pukul berapa ni? 2. Pukul 2. Betul ke pukul 2? Betul. Betul. Okey, betul lah jawapan kamu tu. Siapa jawab tu? Faris 2. Pandai. Pukul 2. Jadi aktiviti ni mula pukul 2. Sebab apa pukul 2? Tengok angka jam dia tunjuk jam, angka jarum jam tunjuk angka apa? 2. Dan jarum minit tunjuk angka 12. Maksudnya dia 0 minit lah. Tak mula apa-apa minit. Jadi tengok soalan 12. pertama A ni. Nyatakan waktu mula aktiviti dalam perkataan. Tadi kamu jawab pukul berapa tadi? Waktu mula pukul berapa? Tepat. Pukul 2 tepat. Jadi kamu tulis dalam perkataan. Okey, ni kalau kamu tulis nombor, mula tulis jam dia. Okey, jam dia 2. Allah, kejap saya cantikkan dulu, saya kemaskan sikit. Okey. Jadi kalau dalam angka dia, pertama kamu tulis dia punya jam. Okey, jam dia tunjuk pukul 2. Dan minit dia pukul? Minit dia berapa? Minit. 0. 0. Sebab 12 kan tak start. Jadi inilah angka dia. Allah, sekejap. 0. Inilah dalam bentuk angka 2. Okey, kalau dalam perkataan, okey, yang pertama kamu boleh tulis apa dulu? Kamu kena tulis apa? Kalau dalam perkataan. 2. Pukul. Tulis perkataan pukul dulu. Pandai. Ingat, kalau dalam perkataan tulis pukul. Lepas pukul, dia punya 2. Okey. Lagi? Apa lagi? Dah. Pandai dah. Inilah dia. Kalau dalam perkataan dah tulis pukul 2. Dan tak perlu tulis minit sebab dia tak ada minit pun. 0 minit.
So dia pukul 2. Kalau kat sini pukul berapa ni? Kalau 2 ni, okay. Kita kan tak belajar lagi kan. Tapi ini kalau pukul 2 ni pagi, petang atau malam? Petang. Pagi ada ke pukul 2 pagi? Ada ke orang buat pertandingan bercerita pukul 2 pagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau ada tu tak tahu pelik lah tu. Pukul 2 pagi orang nak tidur buat pertandingan bercerita. Boleh mati. Tak tidur kan. Jadi kan secara logiknya pukul 2 petang. Tapi kat sini kamu tulis je pukul 2. Okey, boleh Okey, dan pukul berapakah aktiviti? Tengok soalan B ni. Nampak tak soalan B ni? Kecil sangat Kecil sangat. Kecil sangat Saya besarkan sikit Tamat. Pukul berapakah aktiviti itu tamat? Boleh baca kan? Okey, pukul berapakah aktiviti itu tamat? Okey. Kenapa dia tak tahu aktiviti itu tamat? Okey, yang pertama. Kita baca soalan balik. Kita tengok soalan balik. Maksudnya kita kena tahu lah tempoh dia buat aktiviti tu berapa minit. Okey, berapa minit aktiviti jalan? Sejam. 1 jam. 1 jam, pandai. Jadi 1 jam. Dia bukan minit dia jam Ingat jam. Okey. Kalau jam berapa? Ingat saya tanya kamu tadi, berapa jam, berapa pusingan untuk lengkapkan 1 jam? 1 pusingan. Pandai. Itu untuk jarum apa tu? Nak dekat 1 pusingan tu, jarum minit atau jarum jam tu? Jarum minit. Jarum minit. Pandai. Ingat tu. Okey, kejap saya tengok balik ni. So dia kata aktiviti tu jalan selama 1 jam. Allah, kejap saya ni tengok balik. Jadi 1 jam berapa minit 1 jam ni? 1 jam bersamaan berapa minit? 1 jam? 60 minit. Pandai. 60 minit. Okey. Okey, ini petua dia Ini dia punya teknik. Contoh kalau kamu tak tahu jam ni berapa? Okey, kan kamu dah belajar minit-minit ni kan? Banyak kali kamu belajar minit-minit, kamu gunakan minit tu. Okey, yang pertama kamu kena tahu 1 jam berapa minit? 1 jam berapa minit? 60. Jadi 60 minit. 60 minit sama dengan berapa senggatan yang kecil tu? 60. Pandai. 60 senggatan. Jadi kalau kamu tak tahu sangat lah, ini macam Allah saya tak tahu ni. Macam mana ni? Okey, kamu kira senggatan dia. So kalau kamu kira lah daripada 12 ni, okey ni dia start ni pukul 2 ni. Kamu kira 60 senggatan daripada pukul 12 ni. Kira 1, 2 sampai 60. Okey, itu kalau kamu tak tahu. Tapi ini kan kamu dah belajar perkaitan. Ingat, perkaitan dia kamu dah belajar. Dan apa yang kamu belajar ialah tentang pusingan. Pusingan jarum minit dia ni. Dan kamu tahu tadi, pusingan untuk 60 minit. 60 minit berapa pusingan? 1. Satu pusingan. Dia pusing ni, jarum minit dia pusing 1 pusingan. Jadi jarum minit ni berubah ke tak kalau dia pusing 1 pusingan? Berubah. Okay. Kalau berubah dia tunjuk angka berapa? 0. Angka berapa? 3. 12 ni yang 12 pula. Yang ni jarum panjang ni. Kan dia pusing 1 pusingan kan? So dia tunjuk kosong ke? Ada okey, angka kosong ada ke angka kosong kat dalam jam kamu ni? 60. 60. Ada ke angka 60? 12. Kan kamu kan ingat 1 pusingan. Maksudnya dia pusing 1 lah. Dia pusing betul-betul 1 pusingan ni. So dari 12 dia pusing, tengok jarum minit dia pusing. Dia tunjuk balik pukul 12 ni. Tapi okey, yang minit ni berubah. Jam ni berubah tak yang jarum ni? Berubah. Berubah jadi berapa? 3. 3 pandai. Sebab dia 1 jam. So dia tambah 1 jam lagi lah, dia tambah lagi. Kalau jam kan senang. Ingat kalau jam ni dia senang. Selalu senang. Contoh kalau dia jam 2, kalau 1 jam dia tunjuk jam 3. Cuma minit tu yang kamu perlu tahu tu minit. Kalau minit ni kalau 60 minit dia pusing 1 pusingan lengkap. So dari angka 12 ni, jarum minit ni dia pusing, dia tunjuk balik 12 tapi dia tak berubah, tapi yang jam ni dia berubah. Okey, ada soalan tadi ke? Ada soalan ke?
Ada. Okey, ada soalan kan? Tak ada, tak ada. Sambung. Jadi kalau dia pusing, pukul berapa aktiviti ni tamat? Pukul berapa? 1 jam. 3. Kalau 1 jam dia start pukul 2. Kalau aktiviti ni tamat, tempoh 1 jam pukul berapa? 3. Pandai pukul 3. Jadi kalau dalam angka, kamu boleh tulis jam 3. Minit dia berapa? Minit dia ada tak minit dia? Tak ada. Ada. Minit. Sebab dia jarum minit dia tunjuk angka 12 kan? Jadi ada minit. Kalau dalam perkataan kamu boleh tulis pukul berapa? 3. 3. Tiga. Jadi ini ialah dia punya jawapan untuk jawapan yang B. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okey, jadi saya rasa Boleh. untuk topik masa ni, untuk penyelesaian masalah, kamu memang kebanyakan kamu mungkinlah saya rasa kamu kena lukis yang jarum muka jam ni. Contoh kalau kamu lukis kan, senang je. Kalau kamu nak lukis, okey kejap saya buat muka surat baru lah. Contoh kalau kamu nak lukis angka jarum jam ni, kamu buat ni. Kamu buat bulatan besar biasa. Lepas tu kamu lukis angka dia dulu. Okey, kamu lukis 12. 12. Lepas 12, ni. Kamu lukis ni. Ingat, 12 3, 3. 6, 9. Lepas 9 ni, kamu boleh baru lukis yang kat sebelah-sebelah ni. Lepas 12, angka berapa? 1. Allah kejap ya. Mungkin. 2. Lepas angka 1, 2. Ya Allah, salah lagi. Kejap. Ni, 1, 2, 3, 4. 7. 8. 9. 9. Lepas tu contoh, kalau kamu tak tahu, tadi soalan kata, okey contohlah. Kamu balik sekolah pukul berapa balik sekolah? 1. Okey, kita tukar. Okey, silap kita tukar. Okey, kelas kita tadi mula pukul berapa kelas kita tadi? 7. Oh, sekejap. Sekejap, ada kawan kamu yang baru masuk ni. Kejap. 9 kan? 9. Mana ada kelas kita pukul 8 hari ini, Jumaat je. Assalamualaikum Syed. Selamat pagi Syed Ashraf. Syed Ashraf. Alhamdulillah. Akhirnya Syed Ashraf berjaya join meet kita ni. Kenal tak ni kawan kamu Syed Ashraf ni? Kenal. Tadi ni kawan kamu. Alhamdulillah. Syed Ashraf boleh Syed Ashraf? Tak apa, kamu masuk lambat. Nanti saya hantar video recording ni. Kena habis dah pun. Okey, tak apa contoh kalau kita start kelas kita tadi pukul 9. Jadi jarum pendek dia 9 dan jarum panjangnya 12. Okey, kelas kita ni berapa jam sepatutnya? Berapa minit kelas kita hari ni? 60 minit. 60 minit kan? Sebab apa 60 minit? Sebab saya semalam kan saya dah cakap kat semalam. Sejam. Sejam kan? Jadi pukul 9 sampai pukul 10. Jadi habis pukul berapa ni? Kelas kita habis pukul berapa patutnya? 20. 10. Jadi kalau pukul 10 dia akan pusing. Jarum minitnya pusing lah satu pusingan. Lepas tu jarum jam dia ni akan berubah kepada sini. Pukul 10 dia akan tunjuk pukul 10. Dan jarum minit ni tak berubah. Jadi 9 kamu start kelas pukul 9 sampai pukul berapa habis? 10. 10. Jadi berapa jam ni perjalanan tempoh masa kamu pagi ni? 1 Berapa jam. jam? 1 jam. Ataupun kalau dalam minit per minit? 60 minit. Jadi itulah dia punya masalah rutin kita. Okey, setakat ni boleh faham semua? Boleh. Okey, boleh Okey, Syed Ashraf boleh. Okey, bagus-bagus.
Jadi saya harap kamu boleh faham lah. Kalau tak faham boleh tanya saya sekarang. Ada yang tak faham tak setakat ni? Faham. Syed mungkin tak faham lagi lah. Sebab dia, mungkin Syed ni ada tak faham sikit, tak apa. Nanti saya akan hantar video YouTube lah untuk pengajaran saya untuk rakaman kita hari ni. Jadi kalau kamu dah faham, bagus. Kalau kamu dah faham, nanti habis kelas ni buat latihan muka surat berapa tadi ya? Saya cakap 121. Ah, 122. Muka surat 122 buku latihan jilid kedua. Jilid kedua. Buku latihan. Buku aktiviti kamu ada jilid kedua. Buku Buku teks kamu ada jilid kedua. Okey, kalau buku latihan kamu buat yang buku latihan yang ada macam biasalah. Okey, lepas kamu buat, siapkan satu muka surat je, tak banyak pun. Satu muka surat je, dah hantar jawapan kepada saya. Nanti saya semak dan jika ada salah, nanti boleh saya tegur daripada tu. Okay, boleh ke semua? Boleh Jadi ingat hantar latihan tu. Buat latihan. Kalau tak hantar, kalau tak boleh hantar, mungkin ada masalah internet, tak apa. Janji buat. Ingat yang penting buat latihan tu. Okay, boleh semua ya? Boleh. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ni. Kejap, saya kena nak tangkap gambar. Saya asyik lupa je nak tangkap gambar kelai. Okay, boleh tangkap gambar tak? Buka kamera. Boleh. Yang mana boleh buka kamera kejap. Okay, Ahmad Yusri dah buka, Sufi dah buka, ni Adriana dah buka, Farid Nafal, Adam Syafullah. Siapa panggil saya? Ya, kenapa? Ada soalan Adriana? Saat boleh mengajar lagi ya? Saat dalam silibus ni tak ada lagi. Rasanya Saat bukan kamu dah belajar ke tahun 1 Tak ada Oh, tak ada. Farid Nafal kata dah belajar, tapi Saat dia senang. Saat ni senang. So kamu boleh faham minit dengan jam pun okey dah. Senang dah. Okey, saya nak tanya kamu dulu sebelah habis kelas. Saat. Okey, Saat. 1 minit berapa saat? 60 minit. 60 saat. Senang je. Jadi saat ni macam minit juga. Cuma saat ni untuk minit lah. Jangan saat kamu dengan jam. Susah lah kamu nak tengok. Kejap. Saya tak tangkap gambar lagi. Buka kamera kejap. Saya tadi ada soalan daripada Adriana kan. Okey, Farid Nafal dah buka. Sufi dah buka. Ukasha dah buka. Adam dengan Adriana. Boleh buka ke? Adriana dengan Adam Saifullah. Okey. Okey, ready. Pandang kamera. Okey, pandang kamera. 1, 2, 3. Okey, bagus. Sudah tangkap gambar. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas hari ini. Jadi ingat, saya harap kamu boleh jawab soalan-soalan berkenaan masalah-masalah rutin. Okey, boleh semua? Okey, bagus. Syed Ashraf baru masuk. Syed Ashraf Jaya. Syed Ashraf baru masuk. Kita tangkap gambar sekali lagi lah. Syed Ashraf boleh buka kamera tak? Tak apa, Syed Ashraf masuk lambat tak apa. Yang penting dapat Allah terkeluar balik. Okey, tak apa. Syed Ashraf mungkin masalah internet. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi untuk Jumaat ni insya-Allah mungkin tak ada kelas lah, meet lah. Saya akan hantar video je. Tak apa. Okey, jadi itu saja. Semua boleh sambung buat latihan dan boleh makan.